ditentukan semalam dalam satu mesyuarat mesyuarat ahli majlis tertinggi MPP mesyuarat MPP Parti Keadilan Rakyat telah memutuskan bahawa Tien Chua telah dipecat. Ini salah berita. Rasmi Tien Chua telah dipecat serta merta. Ini adalah berita semalam, hari ini. Hari ini tapi semalam punya keputusan sebenarnya. PKR secara rasmi memecat bekas naib presidennya Tien Chua berikutan keputusannya untuk bertanding di kerusi Parlimen Batu sebagai calon bebas pada pilihan raya umum ke-15. Pengurusi Lembaga Disiplin PKR, Tan Yew Kiew, memberitahu Majlis Malaysia Kini bahawa keputusan itu dibuat semasa mesyuarat Majlis Pimpinan Pusat Parti malam semalam. Ya, semalam MPP ada mesyuarat dan kami memutuskan untuk memecatnya secara rasmi. Katanya lagi selama 5 anggota parti PKR telah dipecat termasuk Tien Chua. Semuanya dipecat kerana bertanding sebagai calon bebas atau atas tiket parti lain. Mereka yang dipecat kerana tindakan tata tertib lain akan diumumkan kemudian, katanya. Menurut Tan, 4 lagi anggota ialah Puan Chi Haur dari cabang Parit Bunta, PKR Parit Bunta, Ahmad Tabizi Muhammad Ghazali daripada Gopeng dan M. Mohganan dari cabang Taiping. Puan dan Ahmad Tabizi masing-masing bertanding di bawah tiket warisan di Kranji dan Cendelang, manakala Mohgan bertanding di Taiping sebagai calon bebas. Sementara itu, Nur Khairunisa Abdullah dari cabang Sadung Jaya turut dipecat kerana bertanding di Sadung Jaya semasa pilihan raya Sarawak 2021. Okey. Chua memegang kerusi Batu selama 2 penggat antara 2008 dan 2018. Selepas hilang kelayakan sebagai calon semasa pilihan raya 2018, Chua menyokong para bakaran ketika itu calon bebas yang akhirnya menang dan kemudian menyertai PKR. Semasa pemilihan pucuk pimpinan PKR awal tahun ini, Perabakaran menewaskan Chua dalam perebutan kerusi cabang PKR cabang Batu dan dicalonkan parti itu untuk mempertahankan Batu pada PRU 15 dan juga menang. Okey. Bagi yang tak faham apa yang berlaku dengan Tien Chua ni, saya explain sikitlah sejarah dia kan. Pada PRU ke-14 2018, pada masa itu, ni sebelum saya cerita dia dengan Azmin sebagainya kan, sepatutnya dia bertanding di Batu. Tetapi Batu ni Parlimen Batu lah. Parlimen Batu dekat area Sentul tu, belah-belah situ lah, setahu saya lah kan. Sepatutnya dia bertanding di Batu. Tetapi apa yang berlaku adalah pada masa itu dia didapati bersalah dalam satu kes dan dia didenda dengan denda RM2,000. Dia didenda dengan denda RM2,000. Isu dia, menurut perlembagaan, sekiranya seseorang itu didenda dengan denda RM2,000 atau dipenjara lebih daripada 1 tahun penjara, maka seseorang itu tidak boleh bertanding selama 5 tahun. Isu dia yang dipertikaikan, adakah RM2,000 itu dalam perlembagaan tersebut bermaksud RM2,000 ataupun RM1,999? Maksudnya kalau dia denda RM2,000, dia boleh bertanding. Sorry, dia denda RM2,000 ke atas, 2001 dia boleh bertanding. Saya ulang balik. Adakah itu 2000 atau maksudnya 2001 ringgit? Maksudnya kalau 2001 ringgit dia tak boleh bertanding, tapi kalau 2000 ringgit masih boleh bertanding. Itu persoalan yang dikemukakan kepada hakim. Hakim menyatakan bahawa tidak. Dalam 2000 itu bermaksud 2000 ringgit, bukan 2001 ringgit. So setelah itu maka Tien Chua tidak boleh bertanding selama 5 tahun. Sepatutnya PRU ini dia boleh bertanding lah kalau ikutkan. Kalau habislah 5 tahun tu kan 18, 2022, 2021, dia 2022 dia patutnya boleh bertanding. Namun begitu kita pun tahulah sejarah dia dengan Azmin dan sebagainya. So banyak penentangan. YB Praba pun geng kami juga. So kita lawan, bila lawan Praba menang. Cerita dia tahun 2018 tu, Praba ni bertanding bebas. Dia antara calon termuda. I think masa tu umur dia awal 20-an. So dia bertanding, dia antara calon termuda. So what happened is, bila Tien Chua tak boleh bertanding, Praba ditawarkan menjadi calon PKR pada waktu itu. Dan menang. Dia jalin calon PKR Batu dan menang. So bila dia menang, so lepas itu dia masuk pemilihan parti dan menang. So bila PRU, dia pun menang. Jadi dalam pada PRU yang ini, yang silapnya Tien Chua ni, dia bertanding tiket bebas. Itu kesilapan dia. Dan dalam perlembagaan parti, sememangnya dinyatakan sesiapa yang bertanding tiket bebas, maka dia akan dipecat dari parti. Okay? Ini satu benda yang jelas. Dan ada di Sarawak pernah berlaku, tapi disebabkan oleh sistem, orang itu tak dipecat daripada parti. Nama dia masih ada dalam parti dan sekarang ini memegang jawatan tertinggi dalam parti. Siapakah orang itu? Yang tu pandai-pandai lah cari sendiri kat Sarawak tu kan. Tetapi dia bertanding tiket bebas. Sebenarnya dia dah kena pecat. Tapi disebabkan sistem tu
kacau bilau, tiba-tiba nama dia masih ada dan dia bertanding dan dia sekarang dia memegang jawatan tinggi dalam parti. But that's a different story. Point is, sekiranya bertanding dalam tiket bebas atau keluar melawan parti tanpa kebenaran parti, maka dia boleh dipecat daripada parti. Isu dia tadi, ada nama seseorang disebut, iaitu Khairul Nisa. Ni Khairul Nisa ni tadi. Daripada Batang Sadong, Sarawak. So, dikatakan seorang tu adalah Khairul Nisa daripada Batang Sadong, Sarawak. Tadi dia call saya, dia mesej saya. Saya kenal Khairul Nisa ni, saya kenal dia. Dia pernah ikut saya suatu masa dulu di dalam PKR. Dan pada tahun 2000, saya tengok 2000 apa, mungkin dia boleh betulkan saya. Dia telah sebenarnya keluar daripada Parti Keadilan Rakyat. Dia dah keluar. Dia dah declare keluar sebelum PRU yang lepas. Dia dah pun keluar. Jadi, bila nama dia keluar, saya baca nama dia. Pasal nama dia ada lagi dalam Malaysia kini disebut sebagai orang yang dipecat. Sedangkan dia dah bukan ahli. Dia dah bagi surat peletakan jawatan daripada ahli. Mungkin, again, saya kata tadi, sistem ataupun surat dia tak terima ke apa ke, kita pun tak tahu. Jadi, apa yang berlaku adalah dia dipecat sekali lagi. Jadi, bagi saya unfair lah. Sebab nama dia memang ahli PSB. Dia bertanding dalam PRN hari tu pun, PSB, Pilihan Raya Negeri Sarawak. PRU ni pun, dia bertanding ada PSB kalau tak silap saya. Kalau tak silap saya lah, tapi kalah lah. Tapi maksudnya adalah dia tidak pernah jadi ahli PKR pun. Maksudnya dia dah keluar daripada ahli PKR. Dia pernah jadi tapi keluar. Dan dia mesej saya tadi, dia kata, ni saya tahu dia tengok saya menyelah ni. Dia kata apa? Jangan, apa orang kata dia kata? Alamak, phone saya kena pakai. Jangan risau, saya tak akan masuk dalam PKR. Jangan risau, kami pun tak nak ambil anda je dalam PKR. Minta maaf. Sorry Nisa, kita kawan. Kita kawan, tapi dalam hal ini, politik is politik. Kami pun tak nak ambil anda dalam PKR, terus dalam parti anda. Senang cerita. Okay, itu muka kekhilafan. Jadi jangan risau Nisa. Jangan risau. N, saya panggil dia N. Jangan risau N. Tak ada apa, benda tu tak ada apa. Itu formality saja untuk memastikan bahawa nama anda dikeluarkan daripada sistem. Itu saja. Mungkin sebab dia keluar surat khabar tu nampak macam kecoh sikit lah. Tapi tak ada benda pun. Okay? So kita kena faham benda tu. Alright. Sebelum kita bercerita hal Sabah ni tuan-tuan, saya nak bagi tahu satu perkara.